Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan kesan kewujudan kilang proton ke atas sosioekonomi di Tanjung Malib. Sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Nurul Husna binti Muhammad Sokri. Yang kedua, Nur Ainina Hanani binti Muhammad Zabidi. Yang ketiga, Azwanida binti Cik Husin. Dan yang terakhir, Noramida Suzakila binti Abdul Wahab. Kilang Proton di Tanjung Malim merupakan kilang induk bagi syarikat Proton. Perusahaan kilang Proton akan berpusat di Proton City sepenuhnya pada tahun 2027. Pembinaan kilang induk ini mewujudkan kira-kira 20,000 peluang pekerjaan baharu kepada penduduk setempat. Kewujudan kilang Proton ini memberikan pelbagai kesan ke atas sosioekonomi di Tanjung Malim. Objektif kajian kami ialah mengenal pasti kesan kewujudan kilang proton ke atas sosioekonomi di Tanjung Malim, Perak. Dalam kajian ini, kami memfokuskan kepada dua kawasan kajian yang mana merupakan Tanjung Malim dan Kilang Proton Tanjung Malim. Bagi Tanjung Malim adalah sebuah bandar kecil yang terletak di selatan negeri Perak yang jaraknya hanya kira-kira 100 km dari Kuala Lumpur. Ia berada dalam wilayah lembah Bernam yang dialiri oleh dua batang sungai utama iaitu Sungai Bernam dan Sungai Ingki. Sistem salirannya pula pada peringkat order 1 hingga order 3. Dari segi kedudukan koordinat, Tanjung Malim terletak di latitude N03 40 darjah 49 dan longitude E 101 darjah 31 112. Kawasan kajian yang kedua iaitu Kilang Proton Tanjung Malim. Kilang ini dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 26 Februari 2005. Kilang baharu perusahaan automobil nasional Berhad Proton Tanjung Malim ini berharga 1.8 bilion. Ia dibina di atas kawasan seluas 517 hektar. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah temu bual. Temu bual ialah kaedah secara lisan, kemudian jawapan yang diberikan oleh informan akan direkodkan oleh pengkaji secara bertulis melalui rakaman elektronik. Pengkaji telah membual 3 orang informan, iaitu 2 orang merupakan pekerja kilang proton dan 1 penduduk sekitar Tanjung Malim. Lebuh Raya merupakan jalan perhubungan utama yang dapat memudahkan urusan pengeluaran kereta dari kilang ke kios-kios jualan kereta proton yang terdapat di Malaysia. Hal ini dikukuhkan lagi dengan jawapan yang diberikan oleh informan A dan B yang telah menyatakan bahawa peningkatan pengeluaran kereta yang terdapat di kilang ini dipengaruhi oleh pembinaan lebuh raya tersebut. Seterusnya, informasi pula menyatakan bahawa lebuh raya ini selalunya digunakan oleh pekerja-pekerja kilang yang tinggal di kawasan Berang, Hulu Selangor atau sekitar kawasan Tanjung Malim. Menurutnya lagi, dapat dilihat bahawa lebuh raya akan berlaku sedikit kekesakan pada waktu pagi dan petang. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pembinaan lebuh raya ini telah membawa impak yang besar terhadap sosioekonomi di sekitar kawasan Tanjung Malim. Berikut merupakan bukti-bukti yang menggambarkan bahawa lebuh raya ini adalah salah satu kesan sosioekonomi yang terdapat di Tanjung Malim. Seterusnya, kesan sosioekonomi yang wujud adalah kewujudan premis perniagaan. Menurut informan A, iaitu pekerja kilang yang berasal dari Kelantan, menyatakan bahawa ketika pertama kali beliau datang ke Tanjung Malim, iaitu sekitar tahun 2014, untuk bekerja di kilang ini, suasana di sekitar kilang ini masih sepi, di mana hanya terdapat 2 atau 3 kedai sahaja. Namun, pada hari ini dapat dilihat bahawa kebanyakan penduduk di kawasan Tanjung Malim telah mengambil inisiatif untuk membuka gerai dan kedai sekitar kawasan kilang. Hal ini demikian kerana penjajah yang berada di kawasan kilang akan lebih dikunjungi oleh pekerja-pekerja kilang disebabkan jarak yang lebih dekat dengan mereka. Manakala, informan B dan C yang merupakan penduduk asal Tanjung Malim menyatakan bahawa aktiviti perniagaan di gerai dan kedai
yang menyediakan bahan kering dan basah hanya tertumpu di Pekan Tanjung Malim sahaja. Namun, sejak pembinaan kilang proton di kawasan Proton City ini, dapat dilihat bahawa lebih banyak premis-premis perniagaan dibuka di kawasan ini. Hal ini telah memudahkan penduduk yang berada di kawasan Proton City untuk mendapatkan keperluan harian mereka dengan lebih mudah dan cepat. Perkara tersebut jelas menunjukkan bahawa pembinaan kilang ini telah memberi kesan terhadap sosioekonomi penduduk Tanjung Malim dengan pembukaan premis seperti speedmart, kedai makan dan lain-lain. Berikut merupakan bukti bergambar yang diambil oleh pengkaji sewaktu melakukan pemerhatian. Seterusnya, kesan kewujudan kilang proton di Tanjung Malim menyebabkan terbukanya peluang pekerjaan. Menurut informan A dan B atau dikenali sebagai pekerja kilang proton, terdapat beberapa departmen atau jabatan yang telah dibahagikan dan ianya mempunyai peranan yang tertentu. Contohnya, di kilang proton mempunyai jabatan yang mengendalikan pelbagai jenis model kenderaan seperti Proton X50, X70, Persona, Iris dan model kereta yang terbaru berdasarkan Rajah kedua pula menunjukkan model kereta Iris dan Persona untuk dipasarkan. Dengan kepelbagaian jabatan yang terdapat di dalamnya, pekerja kilang proton berpeluang untuk mengambil bahagian dalam setiap proses pembuatan dan penghasilan model-model kereta itu. Tambahan lagi, terdapat juga peluang pekerjaan lain yang disediakan seperti technician, eksekutif, manager, supervisor dan head of department. Berikut merupakan beberapa bukti bergambar yang telah diperoleh berkaitan dengan jabatan-jabatan yang terdapat di dalam kilang proton Tanjung Malim. Berdasarkan Rajah 1, ianya menunjukkan kepada model kereta X90 dan X70 yang telah siap untuk dipasarkan. Pengilang meletakkan model-model kereta tersebut di luar untuk menunggu pengangkutan yang akan membawa ke kios-kios jualan kereta proton. Bagi Rajah ketiga pula, menunjukkan kawasan-kawasan departmen mengikut bahagian-bahagian tertentu dalam melaksanakan proses pembuatan kereta. Manakala, bagi Rajah yang keempat pula, menunjukkan model kereta X50 yang telah siap diproses dan untuk dikeluarkan oleh kilang proton. Tambahan lagi, terdapat lebih kurang 20 vendor yang berperanan untuk memproses setiap bahagian kereta yang telah dihasilkan. Vendor merupakan pembekal barangan atau supplier kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk menyelia dan menguruskan perhubungan di dalam sesebuah syarikat. Antara contoh vendor yang terdapat di kilang proton ialah bahagian bumper, seat kereta, bahagian bodi, bahagian pintu, pengecatan, pemasangan tayar dan sebagainya. Kesemua vendor ini memainkan peranan untuk menjalankan satu proses pembuatan sehingga terhasilnya sebuah model kereta mengikut jabatan. Berikut merupakan bukti bergambar yang menunjukkan Rajah 1 merupakan proses masking yang bertujuan untuk menutupi sebahagian daripada bodi kenderaan yang telah dicat atau dilicinkan dengan menggunakan kertas pasir. Rajah 2 dan 3 pula menunjukkan bodi yang telah siap dicat. Manakala Rajah yang keempat menunjukkan assembly untuk memasang kereta mengikut warna dan variasi yang diminta oleh pelanggan. Dan Rajah yang kelima menunjukkan bahagian bodi yang telah siap untuk digunakan dalam pemasangan kereta. Selain daripada terdapatnya kilang proton di Tanjung Malim, terdapat juga beberapa buah kilang lain di sekitarnya. Contohnya, kilang Highcom, JHC Group, Lear Corporation, Advanced Vehicle, Industri Automotif dan sebagainya. Kesemua kilang ini memainkan peranan untuk menjadi pembekal utama kepada kilang proton. Antara contoh komponen yang dibekalkan ialah seperti bumper, skru, body kit, tayar, pedal dan komponen dalaman kereta yang lain. Melalui penubuhan kilang-kilang ini, ianya dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak dan seterusnya dapat meningkatkan sosioekonomi penduduk di sekitar Tanjung Malim. Berikut merupakan bukti bergambar yang menunjukkan contoh-contoh kilang yang menjadi pembekal komponen kepada kilang proton. Seterusnya, kewujudan kilang proton di Tanjung Malim turut menyebabkan berlakunya kerjasama global antara Malaysia dan China. DRB Highcom dan Geely telah menandatangani perjanjian utama HOA untuk mengukuhkan kerjasama antara kedua-dua syarikat dalam Forum Perniagaan Malaysia-China.
Perjanjian itu membolehkan pembangunan lembah teknologi tinggi Automotive High Tech Valley AHTV sebagai hub kenderaan generasi akan datang di Tanjung Malim, Perak. AHTV adalah sebuah projek untuk menjadikan Tanjung Malim dan secara tidak langsung Malaysia sebagai hub automotif untuk aktiviti ekonomi yang rancak dengan bidang teknologi automotif baharu yang boleh dimanfaatkan oleh Malaysia. Perkara ini selari dengan matlamat pembangunan mampan yang ke-9 iaitu Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Matlamat utamanya adalah untuk membina infrastruktur yang berdaya tahan, menggalakkan perindustrian inklusif yang mampan dan memupuk inovasi. Pelaburan dalam infrastruktur dan inovasi merupakan pemacu penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kerjasama global yang dijalankan oleh Proton turut membantu negara bergerak selari dengan matlamat pembangunan mampan yang ke-8 iaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang baik. SDG 8 menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang berterusan, inklusif dan mampan, guna tenaga penuh dan produktif serta kerja yang bersesuaian untuk semua. Pertumbuhan penduduk. Kadar pertumbuhan penduduk di Tanjung Malim meningkat lebih banyak jika dibandingkan dengan kawasan Batam Padang pada tahun 2000 hingga 2010. Menurut kajian Yazid Saleh, beliau menyatakan pembangunan dalam sektor pembuatan automotif oleh kilang Proton sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi wilayah Selatan Perak yang memesatkan pertumbuhan penduduk bandar Tanjung Malim. Sekitar tahun 2010, jumlah penduduk Tanjung Malim adalah seramai 20,036 orang. Kilang Proton yang ditubuhkan pada tahun 2005 memainkan fungsi dari segi ekonomi yang lebih kuat berbanding mengharapkan pertumbuhan semula jadi bagi menarik lebih ramai penduduk untuk datang dan tinggal di Tanjung Malim. Rentetan daripada pertambahan penduduk, terdapat pelbagai pertambahan infrastruktur yang dapat dikenal pasti. Yang pertamanya, SMK Proton City ditubuhkan pada bulan Oktober 2007. Kemudian diikuti pula dengan penubuhan SK Proton City pada Mac 2010. Menurut temu bual yang dilakukan, Informan B mengatakan pembinaan rumah lot kedai di Bandaraya Proton turut berkembang pesat pada tahun 2006 yang mana 1 tahun selepas perasmian kilang Proton. Pertubuhan pertetapan seperti taman-taman perumahan turut bergiat pesat. Sebagai contoh, terdapat penubuhan Taman Zora yang dilakukan pada tahun 2020. Kemudian, terdapat juga sebuah pasar raya yang beroperasi pada tahun 2022 di Pekan Tanjung Malim iaitu TMG Mart. Akhir sekali, kesan kewujudan kilang Proton ke atas sosioekonomi di Tanjung Malim dapat dilihat melalui pengangkutan awam. Kereta api Tanah Melayu Bersekutu KTMB di Tanjung Malim ditubuhkan pada tahun 1948 untuk kegunaan orang ramai dengan menyediakan perkhidmatan komuter dan kereta api antara bandar kepada pelanggan yang berkeinginan ke mana-mana destinasi. Pertambahan penggunaan pengangkutan awam dapat dilihat setelah kewujudan kilang Proton. Menurut Informan B, beliau menggunakan pengangkutan awam untuk pulang ke kampung halamannya. Sebagai kesimpulan, kajian ini telah menjelaskan status sosioekonomi komuniti Tanjung Malim serta perubahan yang berlaku ke atas sosioekonomi akibat daripada pembangunan kawasan perindustrian kilang Proton. Pembangunan kawasan perindustrian sebenarnya telah memberi impak kepada kehidupan komuniti Tanjung Malim dan sekitarnya. Perubahan dari segi penempatan, pekerjaan dan kemudahan infrastruktur telah memberi kesan positif di dalam kualiti hidup masyarakat setempat. Hal ini dapat membantu komuniti Tanjung Malim ini agar bergerak setanding dalam pembangunan negara.